Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat datang dan selamat kembali ke channel Hazim Azmi. Okey, baiklah. Hari ini kita ada dua item daripada barangan Apple yang kita nak unboxing. So, sebelum kita teruskan dengan aktiviti kita, okey, jangan lupa untuk like, share, komen dan juga yang paling penting, please subscribe saya punya channel Hazim Azmi. Untuk iPad dan juga Apple Pencil ni, okey, saya order online menggunakan Apple Store dan mengambil masa selama 5 hari untuk sampai ke tangan saya. Okey, dan barang ini telah di ship out daripada negara Singapura dan okey, tak ada apa-apa yang masalah di sini. Semua sampai dengan perfect, dijaga dengan rapi dan telah sampai dengan saya dengan selamatnya. Okey, baiklah, saya sudah tak sabar untuk unboxing saya punya iPad ni warna rose gold dan juga Apple Pencil. Tanpa membuang masa, jom kita unboxing. Okey. Okey, korang boleh tengok macam mana safety-nya dia punya packaging ni. Okey, yang dalam macam ni. Dia letak bubble wrap. Okey. Bubble wrap. Saya dah nampak dah item saya punya yang dah order sebelum ni. Okey, daripada atas kita nampak ada Apple Pencil. So, kita letak dekat tepi dulu. Okey, kita ambil yang utama iaitu iPad Air untuk tahun 2020. Okey, warna rose gold. So, inilah iPad Air untuk tahun 2020. Okey. Okey, dan untuk dalam kotak ni tak ada apa-apa dah. Ini dia punya invoice. Okey, untuk kotak tak ada apa-apa dalam ni. So, untuk yang belum pernah membeli barangan Apple ni dekat Apple Store, mungkin korang tak pernah ada pengalaman, jangan risau sebab dia punya packaging memang safety dan diorang ni akan gunakan courier yang yang premium lah, jangan risau. Kebiasaan mereka gunakan DHL ataupun courier yang premium dan dijamin selamat sampai ke tempat orang semua. Okey, untuk kotak ni kita letakkan di bawah terlebih dahulu. Okey, kita nak fokus kepada item kita ni. Okey, dua perkara ni. iPad Air tahun 2020 dan juga Apple Pencil untuk second generation. Okey, kita close up sekali lagi item-item yang kita nak unboxing pada hari ini. Okey. Okey, saya tunjuk sekali lagi untuk iPad Air warna rose gold. Okey, untuk iPad Air ni saya ambil yang 64 GB dan juga versi Wi-Fi sahaja. Dan untuk 64 GB ni bagi saya cukup memadai untuk kegunaan sebabnya saya bukanlah nak guna semua kerja saya dekat iPad ni. Okey, dan untuk 64 GB memang sudah cukup. Dan bagi saya untuk iPad Air 4 ni masih lagi relevan untuk kita beli dan guna. Okey, daripada kita nak menghabiskan duit yang lebih untuk kita beli iPad Pro M1 chip. Okey, yang ni lebih murah. Dan yang penting pastinya saya pun dah buat research sikit dekat YouTube. Mungkin ini merupakan iPad yang boleh dan juga masih lagi kita boleh gunakan. Okey, untuk pada tahun 2021.
Okey, baiklah, saya nak buktikan kepada anda dan saya nak bagi tahu kepada anda semua kenapa iPad Air 4 masih lagi relevan untuk kita gunakan pada tahun 2021. Ada 3 poin penting yang saya nak highlightkan di sini supaya korang semua nampak dengan jelas kenapa ia masih lagi relevan untuk kita gunakan. Okey, poin yang pertama ialah chip pemprosesan. Untuk iPad Air 4 ini menggunakan A14 Bionic chip yang digunakan sama dengan iPhone 12. Okey korang semua, saya nak bagi tahu saya masih lagi setia untuk menggunakan iPhone XS Max yang menggunakan chip pemprosesan A12. So untuk setakat ini bagi tahun 2021, iPhone XS Max ni masih lagi perform dengan baik walaupun dah tahun 2021. So saya dapat buat kesimpulan di sini memandangkan iPad Air 4 menggunakan A14, saya yakin dan percaya untuk tahun 2021 memang sangat-sangat masih lagi boleh digunakan untuk apa-apa kerja yang kita nak lakukan. Seperti yang kita sedia maklum, untuk iPhone 12 confirm, saya yakin dan percaya ramai yang impress dengan performance yang dapat kita gunakan untuk iPhone yang agak mahal sebenarnya untuk kita belanja. So chip pemprosesan yang sama dan saya yakin confirm akan menghasilkan performance yang sangat-sangat baik untuk kita gunakan walaupun pada tahun 2021. Kalau kita tengok dekat sini, walaupun iPad ini menggunakan 4GB RAM, tetapi performance yang ditunjukkan tidak sama dengan tablet-tablet Android yang lain. Okey, kalau tengok dekat sini, saya buka banyak aplikasi secara serentak. Okey, multitasking. So dekat sini kita dapat lihat, okey, tak ada apa-apa masalah yang berlaku dan tidak ada lag pun. Kalau kita dapat tengok dekat sini, walaupun kita menggunakan banyak aplikasi, semuanya menunjukkan performance yang sangat-sangat mantap, lancar dan juga tidak ada masalah dari segi penggunaan secara optimum. Poin yang kedua, kenapa iPad ini masih lagi relevan untuk kita gunakan ialah fungsi refresh rate. Seperti yang kita tahu, untuk iPad Pro tahun 2020 dan juga iPad Pro M1 chip menggunakan ProMotion iaitu 120Hz. Tetapi untuk iPad Air ni hanya menggunakan 60Hz. Kalau kita tengok di atas kertas memang perbezaan yang sangat banyak lah, 60 dengan 120Hz.
Tetapi pandangan mata kasar manusia sebenarnya tak dapat pun, tak mampu pun kita nak membezakan ataupun kita nak tengok sejauh mana perbezaan yang ketara antara 120 dengan 60 Hz. Saya ambil contoh macam saya gunakan aplikasi Procreate dan juga untuk saya taking note, saya memang nampak tidak ada perbezaan yang besar pun semasa saya melukis ataupun menulis apa-apa sahaja. Semuanya nampak perfect, nampak smooth dan tidak ada masalah, tidak ada lag pun yang menunjukkan perbezaan yang ketara berbanding dengan iPad Pro. Dan poin yang ketiga, kenapa iPad Air 4 ini masih lagi relevan untuk kita gunakan pada tahun 2021 ialah harga. Untuk iPad Air 4 ni, harga yang ditawarkan bermula pada RM2,600 dan anda boleh jimat RM200 kalau anda beli secara online di Education Store menggunakan Education Price. Berbeza pula kalau anda nak membeli iPad Pro yang M1 chip ni, anda perlu tambah lagi RM1,000 untuk dapatkan iPad Pro M1 chip. Saya rasa tidak berbaloi. Korang juga mungkin boleh gunakan duit RM1,000 tu untuk membeli aksesori-aksesori yang lain macam keyboard supaya dapat melengkapkan fungsi-fungsi yang ada pada iPad Air ni.